wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang menghadirkan diri pada hari ini. Bersama saya, rakan-rakan media daripada keadilan, sebenarnya rakyat Balan suara sengisan teman-teman daripada rakan-rakan yang ada telah fikir dan sebagainya. Turut adil adalah laporan SPRM yang dibuat pada hari ini bukan tidak balas kepada apa yang patut tadi. Kita tahu bahawa saudara ini telah dipanggil dalam insiden ataupun telefon yang telah dirampas, tetapi laporan SPRM hari ini adalah untuk kembalikan fokus dan kuat yang sebenar. Kita tahu bahawa skandal LCN melibatkan dana berbilion ringgit yang telah dinyatakan dalam laporan forensik, dalam laporan serta pendedahan yang dibuat oleh Rafidi dan sebagainya bahawa berlaku ketidakan. Jadi sebab itu hari ini sahabat saya, saudara Aidin Arifin telah masuk untuk memulakan laporan terlebih dahulu yang mana untuk tujuan fokus pada hari ini seperti mana yang saya sebut dalam sidang media selepas sebelum berjumpa ataupun selepas laporan polis buat CIC dan buat ada beberapa perkara iaitu 4 tujuan yang kita kena fokuskan. Yang pertama dalam isu money trail ataupun jejak wang memang perlu dilakukan. Kalau dilihat dari segi pentadbiran ataupun bagaimana wang disalurkan keluar, wang kerajaan disalurkan keluar bukan hanya ke syarikat yang tidak sah, tetapi syarikat itu terdaftar di luar negara. Maksudnya berlaku aliran wang kerajaan secara haram yang masuk ke syarikat bogus, syarikat fake yang ada kaitan dengan Zainab Hussein. Itu yang pertama yang memang kita ulang dan ulang sehingga hari ini kita belum dapat penjelasan mengenai siasatan yang dibuat. Tetapi perkara yang kedua yang sangat menjadi tanda tanya, kenapa dilihat menteri berkenaan berkukuh sehingga kan ada laporan polis yang mendesak siasatan kepada Rafidi. Kalau kita lihat, adakah Zainab Muhammad Saleh ini berperanan seperti tolong kepada Latif Ahmad? Sebab individu ini yang kita tidak kenali, yang masih tidak betul, dan kenapa begitu hendak melindungi identiti kerja. Sebab itu dalam kes melibatkan skandal penyelewengan LCS, isunya perkara ketiga, kalau betul Dr. Latif Ahmad selaku mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan juga ketika ini sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri, kenapa tidak berterus terang mengenai identiti kerja? Saya pasti Rafidi tak pernah berjumpa atau kenal dengan Zainab. Dan saya pasti juga kalau tengok daripada rekod syarikat SSC, syarikat Syarikat Malaysia SSM, jelas terbukti Zainab dan Latif berada dalam syarikat yang sama dan juga Latif juga memberikan sahamnya atau memindahkan sahamnya kepada Zainab. Jadi sepatutnya identiti Zainab ini tak boleh dilindungi lagi dan jangan beating around the bush ataupun cuba melarikan daripada isu yang sebenar. Kalau betul Latif hendak menafikan, bawa Zainab keluar. Tunjukkan kepada orang ramai, jangan jadi macam dolo sampai masa dah terlepas tak tahu ke mana. Dan yang perkara yang keempat yang saya tekankan seperti kenyataan semalam, bahawa untuk Dr. Latif Ahmad mengangkat sumpah sebagai menteri, sudah pasti beliau perlu membuat pengisytiharan atau kepada pihak berkuasa. Saya dah semak semalam di website SPRM
nama beliau ada sebagai seorang yang telah mengisytiharkan harta cuma tiada buktiran. Jadi kalau betul nak bersihkan keadaan, kita desak pada hari ini supaya pengisytiharan harta daripada Dr. Latif Ahmad itu dibuat secara terbuka. Ini termasuk dari segi rekod pegangan dalam bisnes beliau, rekod perbelanjaan dan juga pendapatan selama ini, kerana apa yang berlaku sehingga saat ini masih belum ada penafian yang jelas mengenai penglibatan beliau dalam syarikat yang dinamakan Negafi Asas Bahas. Dan untuk mencapai hasrat tersebut, kami hanya menjalankan amanah membuat laporan kepada SPRM. Orang yang sebenar boleh desak Dr. Latif Ahmad mendedahkan hartanya secara terbuka, 2 orang. Yang pertama adalah Perdana Menteri sendiri. Kalau betul Datuk Seri Ismail Sabri nak bersihkan isu ini, beliau perlu mendesak Dr. Latif untuk isytiharkan harta secara terbuka. Dan yang kedua, yang sebenarnya ada kuasa terhadap Dr. Latif Ahmad ini adalah Tan Sri Muhyiddin, iaitu pengurusi Perikatan Nasional. Jadi sebab itu hasrat laporan pada hari ini bertujuan mendesak keempat perkara tersebut, dan kita mengharapkan fokus itu bukan lagi dijadikan isu politik tetapi mencari isu yang sebenar, money trail, jejak wang, konflik of interest, isu bagaimana fakta ini mungkin cuba diseliduk atau diselewengkan, dan yang keempat, aset harta itu perlu disediakan secara terbuka. Itu saja untuk sidang media hari ini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan daripada pihak media? Okay. Ada berapa orang nak buat report di YB lagi? Untuk hari ini, wakil kita Aisyidin seorang telah masuk, tetapi kita kena faham juga di bawah Akta SPRM 9, mereka yang membuat laporan tidak lagi boleh membicarakan isu tersebut secara terbuka. Jadi untuk hari ini sahabat saya yang akan masuk. So dia tak boleh, kita tak boleh jolok dia lah apa-apa. Ya. Jadi nak jolok soalan kepada saya. Okey. Sebab dari segi dokumen sebenarnya agak mudah, iaitu siasatan awal telah dibuat oleh Forensic Audit. Laporan itu juga telah dirahsiakan oleh Kabinet sendiri. Maka sebenarnya laporan sudah ada, dan laporan itu yang menamakan Zainab ni sebagai spouse kepada Dr. Latif. Jadi kalau betul siasatan yang polis buat kepada Rafizi, nak siasat siapa yang tuduh Zainab ni sebagai isteri kepada Latif Ahmad, siasat Forensic Audit dan siasat Menteri Kabinet yang membenarkan laporan itu dibuat secara terbuka. Jadi sebenarnya laporan asal telah ditutup, manakala laporan-laporan lain seperti rekod dokumen SSM dan sebagainya, ini kita tunjukkan jalan. Cuma yang kita minta sangat bantuan daripada SPRM, ini melibatkan pengaliran wang keluar secara haram. It must have some money trail. Jadi sebenarnya macam mana SPRM telah buktikan dalam kes SRC berjaya tidak ke mana wang itu mengalir keluar. Saya percaya kalau diberikan mandat, kalau kita beri wang kepada SPRM buat kerja mereka, siasat, akan jumpa duit itu mengalir ke akaun siapa. Okey? Terima kasih banyak.